Cuma saya nak sebutkan beberapa benda. Ibn Taymiyah sebut sendiri, apabila kita berdebat, satu benda penting yang kita kena faham adalah pastikan kita faham istilah yang kita bahaskan tu. Kita tak boleh debat kalau dua orang faham istilah yang berbeza. Istilah kena bagi sama. Dan di sinilah Ibn Taymiyah diserang oleh ramai orang. Sebab Ibn Taymiyah masuk dan berbahas tentang istilah-istilah ni. Tuan-tuan, ini risiko yang ramai pendebat ambil di kalangan ahli agama. Bila mereka berbahas tentang istilah-istilah yang ahli bid'ah keluarkan, orang pula tak baca buku mereka, senang-senang orang akan tuduh mereka sesat. Perbahasan. Kalau tuan-tuan boleh lihat contoh kan, beberapa tahun lepas, ada orang kata, ambil perkataan Ibn Taymiyah mengatakan Allah merupakan jisim. Buat kenyataan terbuka atas pentas. Tengok Ibn Taymiyah sebut. Bila kita cek buku Ibn Taymiyah, tak, Ibn Taymiyah sedang menakalkan perkataan orang lain sebelum dia kritik. Sampai begitu. Sama juga dengan yang Zamihan Makhzin buat. Al-Albani tulis dalam buku dia, maksum tidak berlaku kepada isteri Nabi. Kita baca tadi, salah satu debat Ibn Taymiyah dengan Syiah sama juga. Syiah kata Ali maksum. Ibn Taymiyah kata tak maksum. Ada hadis di mana Ali berbeza pandangan dengan Ibn Mas'ud, datang kepada Nabi SAW. Nabi kata Ibn Mas'ud betul Ali salah. Maksudnya dia bukan maksum. Al-Albani tulis benda yang sama. Maksum adalah untuk para Nabi, bukan untuk isteri Nabi. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran yang Aisyah tidak melakukan zina. Itu Al-Albani sebut. Tapi kerana Al-Albani bermain dengan perkataan maksum, ismah dan sebagainya, dia membuka ruang kepada orang-orang jahat seperti Zamihan Makhzin. Apa dia kata? Al-Albani kata, isteri Nabi setelah kewafatan Nabi, mereka kesunyian. Biarkan mereka nak bermesra dengan laki-laki. Jahat tak jahat? Jahat tu lah yang jadi penasihat KDN. Terbuka. Memang dia buat kenyataan begitu. Jadi, apabila orang menggunakan perkataan-perkataan ni, risiko dia tinggi. Saya nak sebut tentang satu benda yang berlaku kepada Ibn Taymiyah. Ada perbahasan tentang perkataan jisim. Nisbahkan jisim kepada Allah ataupun tidak? Baik. Yang Ibn Taymiyah sebut dalam kitab dia, jisim di dalam bahasa Arab bererti badan. Jisim maksudnya badan. Ringkas, itu sahaja. Tetapi ahli bahasa ataupun ahli istilah, ahli falsafah, mereka meluaskan makna jisim kepada makna-makna lain. Angin, api, semua termasuk dalam jisim. Ahli falsafah yang berkaitan dengan akidah, mereka ada tafsiran yang bermacam-macam tentang jisim. Ada yang kata jisim ni bererti sesuatu yang terbina daripada jawahir fardiyah. Unsur-unsur yang kecil-kecil bergabung, besar, itu jisim. Ada yang kata gitu. Ada yang kata pula, jisim ni merupakan sesuatu yang terdiri daripada madah wa surah. Satu bahan yang dia boleh berpecah-pecah, berupa jadi benda lain. Kita susun begini jadi meja. Kita pecahkan dia buat cara lain jadi kursi. Ada orang kata begitu. Ada orang kata jisim ni huyuli, yang mengambil bentuk. Ada orang kata jisim ni bererti setiap yang boleh dilihat dan setiap yang boleh ditunjukkan, tu jisim. Tafsiran yang berbagai. Ibn Taymiyah telah masuk dalam perbahasan tu. Ibn Taymiyah sebut. Jadi bila kita nak berdebat, kata Ibn Taymiyah, kena faham apa maksud orang tu. Kalau orang tu kata jisim, yang bererti sesuatu yang terbina daripada jawahir fardiyah, terbina daripada benda kecil-kecil, maka Allah bukan jisim. Jelas. Kalau orang tu bermaksud jisim, maksudnya sesuatu yang terbina daripada madah wa surah, bahan dan juga bentuk bagi bahan tu, maka Allah bukan jisim. Tetapi kalaulah yang dikatakan jisim itu bermaksud semua yang boleh dilihat, Allah boleh dilihat, maka ikut ta'rif tu, Allah adalah jisim. Itu Ibn Taymiyah sebut, setakat tu. Baik, apa jadi lepas tu? Zaman mutaakhir, ataupun selepas zaman Ibn Taymiyah, ramai orang menuduh dia mujassimah. Ramai orang menuduhkan, dia kata Allah jisim. Sedangkan perkataan dia lain. Itu risiko yang dia kena ambil. Ada orang kadang-kadang, dia ikat satu perkataan dengan ta'rif yang dia nak, berdasarkan ta'rif yang dia nak, dia pergi hentam orang lain. Ramai orang buat begitu. Tuan-tuan boleh dengar ceramah-ceramah orang yang mengkritik Ibn Taymiyah. Dia katakan jisim tu maksudnya sesuatu yang terbina daripada jawahir fardiyah, yang gabung kecil-kecil jadi besar. Tiba-tiba Ibn Taymiyah kata Allah jisim dan dia sesatkan Ibn Taymiyah. Sedangkan Ibn Taymiyah kata, kalau kamu maksudkan jisim sesuatu yang boleh dilihat, Allah boleh dilihat, Allah akan dilihat di akhirat nanti. Diikat dengan ta'rif dia, lalu dia sesatkan orang. Ramai orang buat begitu. Itu salah satu contoh. Tuan-tuan, di kalangan ulama Asy'ariyah, kalau kita tengok, antara yang hebat dalam bab ini, sama seperti Ibn Taymiyah, adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam kitab, dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali sebut tentang jisim. Kata Al-Ghazali, perkataan dia panjang, saya potong ambil sikit. Kata Al-Ghazali, Al-aslul khamis al-ilm bi annahu ta'ala laysa bi jismin mu'allafin minal jawahir. Kata Al-Ghazali, usul yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah jisim yang terbina daripada jawahir, daripada unsur-unsur yang kecil.
Kemudian idzal jism ibaratun 'anil muallaf minal jawahir. Kerana jisim itu sesuatu yang terbina daripada jawahir. Nampak? Kata Al-Ghazali, jisim terbina daripada jawahir. Wa idza batala kaunuhu jawharan makhsusan batala kaunuhu jisman. Kalau kita kata Allah bukan jauhar, sesuatu yang bergabung-gabung, maka Allah bukan jisim. Kata Al-Ghazali. Tapi bijaknya Al-Ghazali, di hujung kata Al-Ghazali, fa in tajasara mutajasirun ala tasmiyatihi ta'ala jisman min ghairi iradati ta'lifi minal jawahir. Kalau satu orang melampaui sempadan, lalu dia katakan Allah jisim, tetapi bukan dengan maksud sesuatu yang terbina daripada unsur yang kecil. Kana dhalika ghalatan fil isim ma'al isabati fi nafyi ma'nal jisim. Kata Al-Ghazali, kalau ada orang buat begitu, maka itu adalah kesalahan di sudut bahasa kerana menamakan Allah jisim. Ma'al isabah fi nafyi ma'nal jisim. Dan tepat apabila menafikan makna jisim. Al-Ghazali seorang yang cerdik. Al-Ghazali sebut, jisim maksudnya tarkib daripada benda-benda kecil. Tapi kalau siapa namakan jisim, dia tak maksudkan begitu. Sebab Al-Ghazali tahu, Karamiyah, mereka namakan Allah jisim. Tapi maksud jisim di sisi Karamiyah bukan seperti maksud jisim di sisi Asy'ariyah. Maksud jisim di sisi Karamiyah sesuatu yang boleh dilihat dan boleh diisyaratkan. Maksud jisim di sisi Asy'ariyah sesuatu yang terbina. Kata Al-Ghazali, kalau maksud kamu faham begitu, penggunaan perkataan jisim tu salah. Tetapi maksudnya betul. Tuan-tuan faham ke tak faham? Kalau faham, saya nak bagi satu bab lagi dalam sikit. Kalau tak faham, kita berhenti level ni. Dan Al-Ghazali sendiri, dia telah bermain dengan perkataan yang lebih dalam daripada tu. Lebih dalam. Dalam tahafud falasifah. Al-Ghazali berbahas dengan ahli falsafah. Ahli falsafah ni lah bapak segala kerosakan. Apa mereka buat? Mereka kata sifat Allah tak ada. Ahli falsafah kata tak ada sifat. Kalau ada sifat, itu jisim. Lagi teruk pada yang kita faham. Sebab ahli falsafah kata, tidak ada benda yang ada sifat, melainkan dia jisim. Dan kata ahli falsafah, kalau ada sifat, maksudnya dia murakkab. Sesuatu yang, siapa belajar bahasa Arab? Murakkab maksudnya? Murakkab maksudnya? Dibina, terbina. Kalau murakkab, maksudnya mesti ada murakib. Murakib maksudnya? Pembina tu, penyusun tu. Maka ahli falsafah kata, kalau kamu kata Allah ada sifat, artinya Allah adalah jisim. Allah adalah murakkab. Mesti memerlukan kepada murakib. Sesuatu yang membina Allah. Maka, kata ahli falsafah, sebab mustahil ada sesuatu yang membina Allah, sebab itu Allah bukan jisim. Pandangan ahli falsafah. Al-Ghazali membantah mereka. Kata Al-Ghazali, Qulna, qawlul qail kullu tarkib yahtaj ila murakkib kaqawlihi kullu mawjud yahtaj ila mujid. Fayuqalu lahu al-awwalul mawjud qadim la illata lahu wala mujid. Al-Ghazali kata, apabila kamu kata murakkab, sesuatu yang terbina, memerlukan kepada pembina, samalah seperti kamu berkata sesuatu yang wujud, memerlukan kepada sesuatu yang mewujudkannya. Kemudian kata Al-Ghazali, yang pertama mawjud yang qadim, bersifat azali. Tidak ada sebab untuknya dan tidak ada pencipta untuknya. Konteksnya di sini, Al-Ghazali kata apa? Kalau kamu nak kata Allah itu murakkab daripada sifat-sifat, ya, betul. Tetapi, itu tidak bererti Allah memerlukan kepada sesuatu yang mencipta sifat itu, yang menyusun sifat itu. Sama seperti Allah mawujud, tidak memerlukan kepada sesuatu yang mewujudkan Allah. Saya minta maaf lah, susah. Soalan, maksudnya begini. Apabila mereka menuduh Ibn Taymiyah mujassim, kerana Ibn Taymiyah menggunakan perkataan jisim, maksud yang betul dan maksud yang salah, Al-Ghazali juga boleh dituduh mujassim. Kerana dia menggunakan perkataan tarkib untuk Allah. Sama. Ibn Taymiyah bahas perkataan jisim, Al-Ghazali bahas perkataan tarkib. Tetapi kita tahu, kedua-dua mereka, Ibn Taymiyah dan juga Al-Ghazali, mereka sama. Satu-satunya tujuan Al-Ghazali guna perkataan tarkib, satu-satunya tujuan Ibn Taymiyah guna perkataan jisim adalah untuk melihat maksud orang tu sebelum mereka bantah. Itu perbahasan ahli falsafah. Dan kehebatan kedua-dua mereka, mereka masuk ke dalam alam falsafah. Saya nak sebut tentang satu bab makan, tempat. Tapi dia lebih susah daripada jisim, nak faham? Kau kita buat majlis lain nanti. Susah sikit, nantilah kita buat majlis lebih khusus untuk kita cerita benda tu. Sebab itu lebih mendalamlah perbahasan dia. Itu juga dibahaskan oleh Ibn Taymiyah. Cuma ringkasnya saya nak sebut, Ibn Taymiyah berbahas dengan ramai orang tentang masalah sifat. Itu penting. Dan Ibn Taymiyah bahas tentang masalah sifat ni. Contohnya kan, pendirian Ibn Taymiyah beginilah. Apa sahaja yang Allah sifatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita terima. Allah sifatkan, kita terima. Yang Allah tak sifatkan, kita diamkan. Kita tak tahu. Sifat-sifat kekurangan, itu kita tolak. Logik, letak sebelah dulu. Baik. Apa beza Ibn Taymiyah dengan orang yang menafikan sifat? Orang yang menafikan sifat, mereka nak selarikan antara dalil dengan akal mereka. Saya bagi satu contoh je lah. Tentang sifat kalam.
Lepas contoh ni kita berhenti. Ini last. Sifat kalam. Baik. Kalam sifat Allah kan? Salah satu daripada sifat 20. Kalam dengan mutakallim. Di sisi Asy'ariyah, kalam adalah sifat azaliyah qadimah. Sifat yang tak ada permulaan, tak ada penghujung. Kalam. Okey, itu di sudut Asy'ariyah. Maksudnya, ya Allah bersifat dengan kalam, tapi bukan Allah berbicara dengan siapa-siapa pada bila-bila masa. Asy'ariyah kata begitu. Ahli falsafah, mereka nafikan kalam. Ahli falsafah nafikan terus. Tak, Allah bukan mutakallim. Quran tu makhluk, betul-betul makhluk. Asy'ariyah pula kata, kalam sifat Allah. Tetapi, bukan bererti Allah buat perbuatan kalam dengan makhluk Allah. Tak. Sifat yang azali, tak ada permulaan, tak ada penghujung. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Tuan-tuan kalau boleh faham, memang hebat. Memang hebat. Sebab ulama besar Asy'ariyah, Al-Amidi, dia pun tak faham. Dia tak faham. Sebab kalam tak boleh dinamakan kalam, melainkan kalam itu terbit daripada sesuatu dan kalam itu didengari oleh yang lain. Dan kalam berbeza-beza membawa maksud berbeza-beza. Itu kalam. Tapi Asy'ariyah kata tak, kalam sifat azaliyah yang satu. Sebab tu tuan-tuan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar bicara. Al-Quran kata gitu. Maksudnya apa? Yang Musa dengar tu apa? Apa yang Musa dengar? Allah berbicara dengan Musa. Tanya orang awam. Jadi Musa dengar tu apa? Ikut Asy'ariyah, tak. Musa bukan dengar kalam Allah. Yang Musa dengar apa? Makhluk yang menyampaikan kalam Allah. Sebab tak boleh masa tu Allah berbicara. Tak boleh. Kalau Allah berbicara, maksudnya Allah buat satu permulaan, lepas tu perbuatan itu berakhir, berhenti. Segala yang bermula dan berhenti itu sifat makhluk. Mustahil bagi Allah. Jadi Asy'ariyah kata tak. Yang didengari itu adalah makhluk yang sampaikan kalam Allah. Tetapi ulama salaf kata, yang Musa dengar itu betul-betul kalam Allah, bukan makhluk yang sampaikan kalam Allah. Maka Ibn Taymiyah, dia berbahas di dalam bab ini dengan perbahasan yang panjang. Dalam bab ini antara bab yang Ibn Taymiyah kritik Asy'ariyah. Ibn Taymiyah kata tak, kalam Allah, apabila Allah nak berbicara dengan makhluk, Allah berbicara dengan makhluknya. Sebagaimana Allah berbicara dengan Musa. Sebagaimana nanti apabila Allah hancurkan semua makhluk, Allah akan sebut, limanil mulkul yaum, kepada siapakah kerajaan pada hari ini? Dan Allah sendiri yang akan jawab, milik Allah. Jadi, dalam bab ini, Ibn Taymiyah punya pendirian, apabila datang nas, kita berpegang dengan nas. Ahli falsafah, mereka bantah sifat Allah. Asy'ariyah berada di tengah-tengah. Mereka isbatkan sifat Allah, dalam masa yang sama, mereka nak bagi dekat dengan akal. Saya bagi satu contoh gilas sebelum berhenti. Ini perdebatan Ibn Taymiyah juga. Baik. Nanti, di akhirat, dalam hadis Nabi SAW sebut, kita akan melihat Allah, betul? Satarawna rabbakum, kamu akan lihat Tuhan kamu. Baik. Macam mana kita lihat Allah? Macam mana kita lihat Allah? Tak tahu. Apakah kita akan melihat Allah di satu arah ataupun tak ada arah? Macam mana kita lihat Allah nanti? Boleh tak kita lihat sesuatu yang tidak ada arah? Boleh tak? Maka di sini ada 3 mazhab. Satu, Mu'tazilah kata mustahil kita lihat Allah. Ayat tu tak betul. Nanti dia tulis pula Ustaz Salman sebut begini. Ini saya tak kata, Mu'tazilah yang kata. Okey? Dengar betul-betul. Mu'tazilah kata mustahil lihat Allah. Sebab kalau lihat Allah mesti pada jihah tertentu, arah tertentu. Mustahil Allah ada arah tertentu. Jadi mustahil kita lihat Allah. Hadis tu tak valid. Mu'tazilah kata tak valid. Asy'ariyah pula kata, ya kita lihat Allah. Tetapi tidak di arah tertentu. Dan kita tak boleh isyaratkan kepada Allah. Mu'tazilah bantah Asy'ariyah. Mu'tazilah kata, kalau kamu lihat tidak di arah, kamu tak boleh nak tunjuk, kamu lihat apa tu? Itu bukan lihat. Asy'ariyah kata tak, lihat itu kuasa yang diberikan kepada mata. Apabila tersingkap hijab, kamu boleh lihat. Nampak tak? Itu kata Asy'ariyah. Mu'tazilah kata, ini bukan masalah singkap hijab ke tak singkap hijab. Mata kamu hanya boleh melihat sesuatu yang ada di arah tertentu. Kalau kamu tak lihat di arah tertentu, maksudnya mental construction, bukan lihat dengan mata. Ada perdebatan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Asy'ariyah kata, tak, kita lihat betul. Tapi kita tak boleh tunjuk dan bukan di arah tertentu. Mu'tazilah kata, kalau begitu, itu bukan lihat, itu dalam kepala. Mana satu mazhab yang kuat? Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Mazhab mana yang kuat ni? Oh, jangan kata Mu'tazilah, sedih. Tetapi logik akal mengatakan, sama ada kamu lihat di satu arah atau kamu tak lihat. Ibn Taymiyah, dia mempertahankan akidah salaf di sinilah. Ibn Taymiyah kata, kamu akan melihat Allah. Allah tinggi. Jihadul ulia, lebih tinggi daripada makhluk. Ada orang kata, Ibn Taymiyah bawa benda baru. Salaf tak pernah sebut. Tapi sebenarnya bukan begitulah. Salaf sebut. Lepas itu, dalam hadis riwayat At-Tirmizi,
Hadis At-Tirmizi. Saya bagi satu contoh je lah. At-Tirmizi bahaskan satu hadis di mana Nabi SAW sebut, apabila kamu turunkan satu orang dengan tali ke bawah pelusuk bumi yang paling dalam, maka dia akan mendapati Allah. Literally maksudnya Allah di mana-mana lah. Tapi Al-Imam At-Tirmizi kata tak, maksudnya bukan Allah di mana-mana. Kamu akan mendapati kekuasaan Allah di situ. Sedangkan Allah di atas arash. Maksudnya ni bukan Ibn Taymiyah mula. At-Tirmizi sebut lebih awal. Al-Qurtubi sebut dalam tafsirnya. Ini masalah bila orang dah hilang ngantuk. Saya nak baca je. Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ni orang yang dipegang oleh Asy'ariyah lah. Kata Al-Qurtubi, wal akthar min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin annahu idza wajaba tanzih al-bari subhanahu 'anil jiha wa tahayyuz famin darurati dhalika wa lawahiqati al-lazimati 'alayhi 'inda 'amati al-ulama al-mutaqaddimin wa qadatihim min al-mutaakhirin tanzih tabaraka wa ta'ala 'anil jiha. Okey, kata Al-Qurtubi, kebanyakan ulama terdahulu dan terkemudian apabila diwajibkan untuk menafikan Allah daripada arah dan juga bentuk, maka dengan itu diwajibkan juga di sisi mereka untuk menafikan Allah di atas tempat tertentu ataupun arah tertentu. Kerana kalau kita kata Allah di arah tertentu, artinya seolah-olah kata Allah di tempat tertentu. Kalau kita kata di tempat tertentu, artinya sama ada bergerak ataupun tak bergerak. Dua-dua itu mustahil bagi Allah. Ini kata siapa? Al-Qurtubi kata sebahagian besar manusia, okey? Majoriti manusia. Cuma saya suka satu Al-Qurtubi sebut. Al-Qurtubi seorang yang amanah. Selepas itu kata Al-Qurtubi, waqad kana as-salaful awwal radhiyallahu anhum la yaquluna bi nafsi jihati wa la yuntiquna bidzalik. Adapun salaf yang awal, mereka tidaklah menafikan arah. Mereka tidak menafikan arah dan mereka tidak yang menyebutkan yang demikian. Bal nataquhum wal kafah bi itsbatiha lillahi ta'ala kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluhu. Bahkan mereka semua mengisbatkan arah kepada Allah sebagaimana diisbatkan oleh kitab dan juga rasul. Walam yunkir ahadun minas salafi salih annahu istawa ala arsyihi haqiqatan. Tidak ada seorang pun di kalangan salaf yang menafikan Allah beristiwa di atas arasy haqiqatan, betul-betul istiwa. Al-Qurtubi amanah. Al-Qurtubi kata, ikut salaf, saya ringkaskan Al-Qurtubi kata, majoriti ulama yang terkemudian dan terawal, mereka menafikan arah bagi Allah. Tetapi salaf yang awal mereka tak menafikan. Sedangkan mereka mengisbatkan arah bagi Allah dan mereka tahu Allah istiwa di atas arasy, istiwa yang betul-betul. Maka balik kepada persoalan kita, lihat Allah di akhirat nanti ada 3 mazhab. Asy'ariyah kata, betul kita akan lihat, tapi bukan di atas, bukan di mana-mana. Dan kita tak boleh tunjuk. Lihat tetap kita akan lihat sebab Asy'ariyah mengisbatkan hadis. Mu'tazilah pula kata, pandangan kamu merepek. Kalau kamu lihat tapi bukan di mana-mana dan kamu tak boleh tunjuk, itu bukan lihat, itu mimpi. Jadi Mu'tazilah kata tak, kita tak melihat Allah. Bantah hadis terus. Ulama salaf apa mereka kata? Apabila Nabi sebut kamu akan melihat Allah, kamu akan melihat Allah. Betul-betul kamu akan melihat Allah. Jadi ada 3 mazhab dalam bab ni. Ibn Taymiyah mempertahankan mazhab salaf. Tuan-tuan, saya tanya pandangan saya kata Asy'ariyah lebih tepat dengan sunnah daripada Mu'tazilah. Lebih tepat dengan sunnah sebab Asy'ariyah tidak menafikan hadis. Mu'tazilah menafikan hadis. Tetapi kalau tanya macam mana nak melihat sedangkan Allah bukan di atas, kita pun tak tahu. Itu tak boleh dijelaskan dengan akal. Ala kulli hal itu lebih baik daripada menafikan hadis. Itu serba sedikit ringkasan tentang Ibn Taymiyah sebagai seorang pendebat. Ada beberapa isu lagi lah yang boleh mungkin lain kali kita bincangkan. Saya berhenti setakat ni dulu. Mudah-mudahan kita bersama dapat ambil sedikit sebanyak manfaat. Saya tahu tajuk ni agak susah. Yang faham, Alhamdulillah. Yang tak faham, tuan-tuan boleh faham penjelasan Ustaz Kamilin dan juga Dr. Zaimi. Kerana tajuk mereka tajuk yang lebih berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Seorang faqih dan juga muhadis. Jadi kalau tak dapat semua pun, kita dapatlah sedikit. Saya berhenti setakat ni dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali semula kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Hafiz. Terima kasih kepada Ustaz Salman Ali di atas pembentangan yang pertama itu tadi. Bye-bye.